selain daripada Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, kita juga boleh baca doa ini sebelum memberi salam. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah aku mohon perlindungan denganmu daripada bakhil. Bakhil ni terjemah kita apa? Kedekut. Kedekut, sebab tu ada haji bakhil. Haji bakhil. Bakhil tu dia ambil, hang ni bakhil betul lah. Bakhil ni bahasa Arab. Bakhil ni ialah orang yang enggan menginfakkan harta dia sekalipun pada tempat yang betul. Dia tak mau. Kita kalau kawan orang yang bakhil cukup tak guna. Dalam riwayat dia, syarrul rijali syuhan halik wa jubnan khaliq. Syuhun halik wa jubnun khaliq. Syuh, terlalu kedekut yang teruk, yang parah. Sikit duit dia hilang, macam haji bakhil habis kan. Dan penakut yang melampau. Orang yang kedekut ni tak guna kita kawan dengan dia. Kedekut ni dia bukan kaitan dengan harta, ada harta tak ada harta. Kadang orang biasa dia tak kedekut, harta tak banyak. Kalau kita kawan dengan dia, dia tak berat nak belanja. Orang yang kalau kita berjalan dengan dia sentiasa dia kira tak belanja, duk kira orang nak belanja. Yang ni memang teruk. Apa-apa duit dia, dia simpan duit dia. Dia tak mau keluar duit dia. Dia duk tunggu kalau makan free. Barang ada di rumah dia, makan dia tak mau keluar, orang main. Dia simpan kat dia, biar tak boleh makan sampai habis pun. Islam, dia balance antara kedekut dan membazir. Membazir dia tak bagi, wala tubadziru tabzira. Dia tak bagi. Kerana membazir, innal mubazirina kanu ikhwan syayatin. Membazir ikhwan syayatin. Dalam Quran tak ada ikhwan syayatin illa al-mubazirin. Tak ada. Sebab membazir lahir daripada sifat bongkak. Membazir ni belanja tak tentu tempat. Kerana orang Islam, orang ibadur rahman, apabila dia membelanjakan, dia tidak kedekut, la yusrifu wa la yaqturu wa kana baina dhalika qawam. Bila dia belanja, dia taklah berlebih-lebihan, taklah kedekut, sederhana. Ni beli hak tak tentu kalu, tu membazir. Tapi kedekut, apa pun dia tak bagi kita. Kadang-kadang kita berkawan orang kaya, duit banyak, jangan harap cukup kedekut. Kebanyakan orang yang kita lihat tak berapa kaya ni, alhamdulillah tak berapa kedekut. Ramai juga orang yang kita kenal sangat kaya dan sangat kedekut. Dia ajak kita makan, dia kaya, dia harap kita bayar. Tak kisahlah kita bayar aja kan, tapi maksudnya tak bayar lah. Dan orang nak jadi leader, pemimpin, salah satu ciri pemimpin, dia membelanjakan. Makan dia belanja, anak buah. Kalau nak supaya orang buat kerja dengan dia tapi kedekut, tak jadi leader, tak usah dia ikut. Ramai orang jadi cuba nak jadi leader, orang pergi ikut dia, minum yang sejuk je lah. Makan roti. Nasi pun dia tak berhenti makan, takut kena belanja orang lain. Padahal duit ni kita belanja, kita ingat lillahi ta'ala lah, kita belanja bagi orang makan kan. Nabi kata antara Islam yang Islamul khair, Islam apa yang baik? Tut'imut ta'am, an taqra'us salam wa tut'imut ta'am, bagi salam ala man arafta wa man lam ta'rif, wa an tut'imut ta'am, bagi salam kemudian bagi orang makan. Dia kedekut.
Nabi tak kedekut, Nabi orang mari bagi. Nabi orang mari bagi. Kita nak buang kedekut ni bukan mudah. Setengah orang ada penyakit kedekut ni tak boleh nak buang. Bila nak belanja orang ada ketang. Nak ketang, dia ingat kedekut ni, dia duk fikir besok dia dah tak ada dah duit ni. Dia tak ada dah duit. Kalau aku belanja ni, besok aku nak, padahal rezeki duk datang macam tu juga. So, nak tengok antara khisal, ciri tokoh tu, dia tak kedekut. Kalau kita pergi ikut satu tokoh tu, nak minum yang sejuk pun tak, yang ni riah, tak badan, dia tak jadi kan. Wa a'udzu bika minal jubni, minta jauh daripada jubun, daripada penakut. Ini lagi satu ciri dalam diri yang kita penyakit yang buruk, bacul. Dalam hidup ni jangan kawan dengan orang penakut. Dia nak main sembang minum kopi boleh lah, kawan tak payah. Dia tak setia penakut ni. Penakut ni kalau kena time, kena menyatakan penderian, dia belah. Dia tak berani. Orang yang akan hidup dan akan terus hidup ialah orang yang sentiasa menyatakan yang benar apabila dia percaya itu benar. Bukan kerana dia nak cari makan ke apa. Berdiri menegakkan pendiriannya. Dan orang yang bagus menjadi orang kita ialah orang yang sanggup bersama-sama menyatakan apa yang benar yang dia percaya. Tapi kalau orang masa kita kalah dia belah, nampak kita menang baru dia mai, tak payah ambil jadi kawan dan jangan ambil jadi orang dekat. Geng-geng politik mereka ni kadang-kadang ada sana sini fuse depa, kadang-kadang ada masalah banyak. Depa kita akan tengok orang yang penakut tu kadang-kadang bila mai pada hari depa menang depa ambil Kerana depa penting apa? Penting orang sokong depa. Tapi kita kalau nak jadi manusia berprinsip, kita manusia yang berprinsip. Mereka yang hidup dengan Nabi, sebab tu as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Golongan as-sabiqunal awwalun, golongan sabiqun yang awal menganut Islam, mereka mempunyai kedudukan yang mulia. Sebab apa? Pada hari orang takut nak masuk Islam, mereka masuk. Kenapa orang-orang dalam peperangan Badar mulia? Pada hari peperangan imbangannya kalah, mereka perang. Kenapa munafik, neraka yang paling bawah, bacul, yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka sangka semua suara-suara tu kena pada mereka. Itu munafik. Jangan kawan dengan orang bacul. Orang bacul kadang-kadang masa kita menang, dia punya kipas kita hangit kita, tapi kita tahu hang bacul. Aku tahu rekod hang bacul dulu. Tapi orang yang walaupun sederhana, pada masa kita sukar, dia membela apa yang benar. Bila kita menang, dia hadir sebagai orang yang menyokong yang benar. Dia boleh dijadikan kawan. Bacul, sikap penakut, tak berani menyatakan yang benar, pendirian. Orang bacul ni, anak bini dia tu pun belum tentu dia bela. Orang kata benda yang salah pada bini dia ke apa, dia tahu salah, dia tak bela. Dia bacul. Bukan suruh tumbuk orang, tapi kita bukan suruh bergaduh, tapi you bagi tahu. Orang kata satu benda dalam agama, awak hantar abang, tak betul yang dia cerita tu. Tak mau, satgi dia kutuk aku pula. Banyak tu yang penakut dia. Tak mau, satgi dia duk bu aku pula. Bacul. Sebab itu Quran kata fastaqim kama umirt. Berdiri tetap, stand firm. Berdiri tegap
di atas apa yang kamu diperintahkan. Leader, kita akan tengok hari dia dipukul gelombang, hari macam-macam, dia stand firm. Sehingga kita akan, sebab tu sejarah tokoh bukan dibaca pada hari dia lawan peristiwa. Kalau baca Nabi pada hari para sahabat pada hari kalah perang Uhud dan stop, habis lah. Tapi ia bermula pada hari disiksa Bilal, disiksa para sahabat, terpaksa menyorok dalam perjuangan. Bukan tak penakut berani itu bukan berarti bodoh. Berani itu bermaksud lawan kepada penakut, itu maksudnya berani menetapkan pendirian. Ada strateginya, tapi bukan bacul. Daripada hari para sahabat dakwah berjalan sehingga hari ia menang. Kita membaca sejarah tokoh, kita selalu membaca, kita tahu Masya Allah tokoh ni menang. Saya baru ni pergi Indonesia, baru balik, tengok Ahmad Dahlan punya langgar dia. Hari ni Universiti Ahmad Dahlan lah, Jalan Ahmad Dahlan orang buat. Hari dia mula dakwah dulu, yang dia bagi tahu agama bukan mengikut kiai ataupun agama mesti mengikut apa yang Allah dan Rasul bagi tahu. Hari langgar, hari tempat pondok dia dibakar, dia pun merasa nak belah lah, tengok orang pangai macam ni. Hari dia dihalau, hari orang kata dia kiai kafir. Hari tu kalau kita tengok tak ramai yang sokong dia. Tapi perjuangan demikian. Tapi kalau dia berhenti pada hari itu, dia tidak menjadi tokoh seperti hari ini. 100 tahun dia telah pergi, nama dia disebut dengan cemerlang. Sebab tu ada orang, sebab tu sebahagian para penulis menulis al-mutasaqitun ala tariqid da'wah. Orang yang gugur di dalam perjalanan dakwah. Sebab apa? Sebahagiannya bacul. Mula semangat, saya nak saya berjuang sunnah. Dengar-dengar orang kata makan wasabi, belah. Tapi jarang lagi lah. Dulu saya dengar orang cerita budak-budak muda yang nak pergi perang dengan Rusia daripada Malaysia. Semangat daripada Malaysia pergi ke Afghanistan zaman dulu ni, masa Rusia duduk masuk Afghanistan. Sampai Afghanistan, orang bagi latihan, suruh tembak. Tembak lah. Tak pernah tembak ni, tembak. Tarik senapang tembak. Tembak aja sataran. Bunyi degung-degung dia tak pernah kan. Habis letak senapang, tanya macam mana? Nak balik takut. Saya pernah cerita kawan saya, dia cerita kami keberanian dia. Dia kata, aku dulu muda-muda berani. Aku dulu-dulu dia cukup berani. Ada gangster nak lawan aku, 20 orang tunggu aku, parang, golok, kapak semua. Ajak aku pergi lawan, aku pergi. Aku kayuh basikal, aku pergi kat kepala gangster tu. Tangan kosong aku pergi. Aku pergi dekat dia, sampai dekat dia, dia tumbuk aku jatuh. Aku bangkit, aku ambil basikal, aku balik. Kalau setakat tu tak payah kawan. Berikutnya dalam doa ni yang disuruh, Sa'ad sentiasa suruh anak-anak dia minta, kerana Nabi minta, wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Aku minta jauh daripada dikembalikan kepada umur yang arzalil umur ni, umur yang radi, umur yang dalam satu arzal ni dia adalah satu tempoh, satu bahagian yang buruk dalam satu benda tu. Umur kita ni bila kita minta jauh daripada tua, dalam umur yang tua lah, tua sampai tak tahu. Minta jauh kita ni sampai the stage of the age, the worst stage of the age, senility,
Sampai peringkat yang kita ni nyanyuk. Doa ni minta jauh. Bukan tak bagus panjang umur, bagus kalau ibadat kita ingat, kita mai. Tapi kalau panjang umur sampai nyanyuk, anak cucu pun tak kenal, tandas pun tak boleh nak pi, tak tahu, buang air mata-rata, dia jadi beban pada orang lain. Mula orang cakap elok-elok, lama-lama orang tak hormat kita. Kita minta Allah jauh, biar Allah matikan kita sebelum pergi pada umur tu. Ataupun kalau tua pun tua yang tak nyanyuk. Na'udzubillah, kadang-kadang Allah uji sebagian orang, dia nyanyuk cepat. Nyanyuk. Tak kenal. Kita kena minta ni doa ni. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku minta daripada fitnah dunia. Wa a'udzubika min azabil qabr, dan aku minta jauh daripada azab kubur. Ini adalah yang itu telah kita syarahkan dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dalam ini. Doa ni kata Sa'ad, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa baca di dalam solat. Bila habis solat, sama ada sebelum daripada salam, qabla salam atau ba'da salam. Di dalam hadis yang lain yang kita baca dulu, Nabi sebelum memberi salam tu Nabi kata, summa yatakhayyaru minad du'ai ma a'jabuhu ilaihi. Kemudian dia pilihlah mana-mana doa yang dia suka, yang dia rasa ni dia. Banyak doa dalam Quran yang menarik, yang baik-baik, yang kita suka, kita doa. Kita boleh pilih sebelum bagi salam. Doa ni kita baca kerana Nabi baca. Dan juga doa-doa yang lain, misalnya saya sebut tu, Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku mendirikan salat, dan zuriat keturunan aku juga mendirikan salat. Nabi Ibrahim minta, Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan terimalah doa. Pendek ya Nabi, kita minta. Jadi kita selalu minta. Hatta pelajar-pelajar hari itu saya sebut, kalau dia selalu minta, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhan lapangkan dadaku. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Make ease, supaya Allah jadikan senang urusan kita. Wahlul 'uqdatan min lisani, supaya dibukakan, kita terang kat orang faham. Yafqahu qawli, orang faham. Ada orang dia belajar agama, dia pun mungkin tak apa faham, orang dia nak terang pun orang tak faham tak ni, aku tak faham ya. Ataupun lain yang dia agama kata, lain yang dia pergi terang. Minta pada Allah sentiasa. Allah lapangkan dada, mudah untuk kita menghafal, mudah untuk kita faqih, mudah urusan kita. Kalau setiap kali salat kita minta, Allah tak memungkiri janji, dia akan memberi pada kita. Bukan soal belajar saja. Mudawamata biha bil ad'iyati an-nabawiyyah wal qur'aniyah muhimmah jiddan. Ni pelajar-pelajar supaya mustajab. Setiap orang yang duk minta satu benda dalam sembahyang, Aisyah minta, maghrib tadi minta, sebelum bagi salam minta, InsyaAllah dia mesti dengan izin Allah akan melihat kemustajaban. Allah la yukhliful mi'ad, tak pernah memungkiri janji, dia akan melihat. Doa, mudah-mudahan Allah terima doa kita insyaAllah. Sebagian orang Allah lapangkan hidup dia, lapangkan rezeki dia, lapangkan, berikan kedudukan darjat kepadanya, kan? Ada haibah, ada nilai pada dirinya, ada pimpinan pada perkataannya. Tak mesti dia tokoh, orang biasa Allah bagi pada dia. Tapi kalau Allah tak bagi, kadang-kadang usia sampai dah tua, perangai macam dengan budak-budak, kita nak bersembang pun segan dengan dia.
Saya tengok satu sekali saya pergi ke apa? Ke airport. Mana tak tahulah. Orang tua mana duduk. Sembang kemah. Saya duduk dengar. Saya lalu dia panggil saya tak pi ya. Wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Bila orang jahil bercakap, dia sembang kemah, cerita tak rebah. Kadang-kadang sampai ketua bawa tabiat macam tu. Lebih tua patut humble, lebih hikmah. Orang tengok, orang ni first kita jumpa dia. Dia sembang kita 5-6 perkataan, kita tahu dia ni mangkap misalnya kan. Dia ni karut.